Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya Muhammad Arif Daniel Sumardi di Bulletin iMedical TV. Skrin diod pemancar cahaya LED yang gah di Wisma iMedical Pharma Holding Berhad IMPHB adalah skrin terbesar di Pantai Timur. Ia menarik perhatian secara keseluruhan untuk rakyat negeri ini yang melalui Wisma iMedical Pharma Holding Berhad di Jalan Teliput di sini. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK berbesar hati mengadakan lawatan teknikal ke Wisma IMPHB. Lawatan diketuai Pegawai Komunikasi Korporat MAIK Muhammad Firdaus Mat Rahim ini bertujuan untuk mendapatkan pendedahan dan mempelajari proses-proses pendigitalan maklumat yang dilaksanakan di sini. Jadi pada hari ini kita membuat lawatan sebenarnya adalah untuk mendapatkan pendedahan lah, serta untuk mempelajari bagaimana proses pendigitalan maklumat. Termasuklah kalau kita tahu iMedical ni dia ada banyak produk dan hampir sama macam MAIK, kita pun ada produk kita sendiri. Ini adalah salah satu daripada pendedahan lah untuk kita melihat bagaimana kaedah kita menyalurkan maklumat secara digital. Okay, untuk hari ini Alhamdulillah ini satu pertemuan kali pertama lah kita, khususnya pasukan teknikal lah, dan mungkin insya-Allah kalau dari semasa ke semasa kalau ada apa-apa lagi kita mungkin boleh berhubung lagi lah. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif IMPHB Azman Abdul Jalil berkata, kunjungan daripada pihak MAIK itu sedikit sebanyak memberi ilmu kepada kedua belah pihak. Jadi hari ini Alhamdulillah lah kita terima kunjungan daripada Majlis Agama Islam Kelantan, satu organisasi yang besar lah di Kelantan, dan kita rasa berbangga kerana mereka sudi datang ke iMedical, Wisma iMedical ni, di Ibu Pejabat iMedical Pharma Holding, dan mereka datang dengan hasrat untuk mempelajari bagaimana kita set up kita punya LED screen. Tapi dalam perbincangan tu banyak juga kita pun belajar dari mereka. Sebenarnya mereka ni satu organisasi yang berpengalaman, jadi kita juga banyak berkongsi maklumat dengan mereka dan kita juga banyak menimba ilmu daripada mereka. Azman berkata pihak IMPHB juga bercadang untuk membuat kunjungan balas ke pejabat MAIK dalam masa terdekat. Hadir sama dalam lawatan ini termasuk kumpulan teknikal MAIK seramai 10 pegawai dan kaki tangan unit teknologi maklumat dan unit komunikasi korporat. Pergerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Kembali ke perkembangan banjir. Jumlah mangsa banjir di negeri ini bertambah seramai 2,014 mangsa berbanding 1,964 semalam.
Menurut laman web ebanjir.kelantan.gov.my, setakat jam 10 pagi hari ini, paras air Sungai Golok masih berada di paras bahaya iaitu 9.25 meter. Bagaimanapun, Sungai Galas, Sungai Lebir, Sungai Kelantan dan Sungai Semarak masih berada di paras normal. Susulan itu, beberapa penempatan rendah digenangi banjir seperti Kampung Tersang, Serongga, Padang Licin, Putat 7, Tasik Bakong, Jeram Perdah, Kubang Kuang dan Bendang Parul Tok Deh. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Jajahan Pasir Mas, Kapten Muhammad Arif Muhammad Zain, sehingga kini sebanyak 7 pusat pemindahan sementara PPS banjir dibuka, termasuk SK Tok Deh, PPS Putat 7, SK Kubang Kual, SK Gual Periuk, Masjid Mukim Padang Licin, SK Seri Kiambang dan SK Kedai Tanjung. Kita lihat keadaan ini, keadaan air Sungai Golok ni masih lagi di paras bahaya. Sekarang ni alhamdulillah kita sekarang ni mengalami 2 gelombang. Gelombang pertama pada awal November dan sekarang ni bermula 9 Disember hingga ke hari ni gelombang kedua lah di Pasir Mas ni. Sekarang ni alhamdulillah tiada apa-apa tragedi yang menyebabkan kematian dan sebagainya di daerah Pasir Mas. Selagi mana air Sungai Golok ni masih level bahaya, mangsa ni dia akan sentiasa bertambah. Kita lihat hari ni air Sungai Golok 9 meter, dia kena paras air bawah 7 meter barulah semua pusat pemindahan akan ditutup. Seorang mangsa banjir, Cik Rahmah Cik Awang 74 dari Kampung Kual Tok Deh berkata, dia dan 4 cucunya berusia dari 6 tahun hingga 16 tahun terpaksa berpindah disebabkan air sudah memasuki rumahnya sehingga paras lutut. Di sini. 5 malam ni dah. 5 malam semalam lah. Hari kelima lah dekat sini. Rumah naik air tu tinggi mana? Dapur sekat ni. Pani saat ni cucu kelik saat ni. Dia tu naik ke balar dah. Air dia tengah naik lagi balar. Kalau kat dia setelah biji kat tu lah. Hak bagus ni tak sekira lah deh. Hak bagus ni. Tak babung. Ini naik atas malam ni. Ni ada dekat lutut lah rumah. Cucu kelik ni. Bagi adik Wan Muhammad Deni, Ashraf Wan Muhammad Jeffrey 8 dari Kampung Tok Deh berkata, dia dan keluarga berpindah ke PPS sejak 3 hari lalu. Katanya, walaupun cuti sekolah dan tidak dapat pergi bercuti, dia seronok berada di PPS kerana mempunyai kawan baru. Rumah naik air tinggi sangat ke? Sampai mana? Atas rumah. Adik ni siapa lagi di sini ni? Umi Abah. Abang lagi adik-adik lain? Abang kau tak ada adik sorang lah. Kita ada. Kita abang. Adik ada adik? Ada? Adik. Umur berapa? Ni boleh. Ni boleh. Ni boleh setengah. 2 beradik je lah. Ah. Lepas tu duduk sini ni, main ke pun cuti sekolah tak pergi mana ni? Kita main kita. Seronok duduk sini ni? Mana? Apa seronok? Ada saing. Ada saing barulah. Bagaimanapun, orang ramai khususnya yang terlibat dengan banjir dinasihatkan agar lebih berjaga-jaga dalam sebarang kemungkinan. Setakat ini, Jalan Pengkalan Rakit Batu Karang, Jalan Tok Deh Kual Periuk, Jalan Panglima Bayu, Rantau Panjang, Jeram Perdah dan Jalan Sekolah Cina ditutup kepada semua kenderaan. Saya kini berada di pusat pemindahan sementara di SK Gual Tok Deh yang menempatkan lebih 700 mangsa banjir. Nik Nur Zakia Abdullah melaporkan untuk iMedical TV. Ini pasti wajah kan berseri, memadukan setia menemani. Tiba masa kau dan aku sama bersemangat ke arah mama diwarna ungu cinta. Oh, mama dia terunggu, wajah standing in the eyes of the world.
gerakan kita mungkin akan terbatas dan akan mengalami kesukaran seiring dengan peningkatan usia dan tahap kesihatan masing-masing. Jadi, masa sekaranglah amat sesuai untuk kita menjaga kesihatan tulang, sendi dan otot. Susu Highflex mengandungi sumber nutrisi penting seperti protein, kalsium dan vitamin D yang membantu pembentukan semula tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Penambahan kolagen membantu mengurangkan keradangan pada sendi dan kerosakan tulang rawan. Dapatkan susu Highflex sekarang di farmasi berdekatan dengan anda. Kita beralih ke berita sukan. Pagi tadi menyaksikan perlawanan separuh akhir antara Argentina melawan Croatia dalam penentuan kepusingan akhir Piala Dunia Qatar 2022. Lionel Messi meletakkan pasukannya 1-0 di hadapan menerusi sepakan penalti pada minit ke-34 di Stadium Lusail pagi tadi selepas Julian Alvarez dijatuhkan oleh penjaga gol Dominik Livakovic. Manakala pada minit ke-39, Julian Alvarez menembusi gawang gol Croatia untuk gol kedua Argentina. Pada minit ke-69 apabila Messi memperdayakan pemain Croatia Joško dan memberikan hantaran cantik kepada Alvarez untuk gol ketiga Argentina, Messi dan Alvarez mengangkat Argentina mara ke final Qatar 2022 dengan kemenangan 3-0 ke atas Croatia. Teruskan bersama kami di saluran YouTube, Facebook dan TikTok untuk mendapatkan informasi terkini. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Daniel dan jumpa lagi.